Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, InsyaAllah kita masih lagi membicarakan hadis yang terakhir daripada 40 hadis berkisar tentang akhlak yang mulia, yaitu masih lagi dalam membicarakan tentang hadis 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan kecuali hanyalah adalah naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita telah menceritakan tentang golongan yang pertama adalah Al-Imamun Adil, yaitu golongan pemimpin yang adil. Dan pada pagi ini kita akan membicarakan golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala, yaitu golongan pemuda yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kedua yang mendapat naungan di akhirat kelak, ketika mana tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala, adalah di kalangan orang-orang yang muda yang ketika mana waktu sihatnya, ketika mana dalam keadaan kudratnya kuat, ketika mana dia berpeluang untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya, akan tetapi mereka ini, golongan ini memilih untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata ulama, orang yang muda yang menghabiskan usianya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang ini dikurniakan kelebihan-kelebihan yang mulia dan berbanding dengan orang tua yang meninggalkan maksiat. Kerana mungkin orang tua dia meninggalkan maksiat kerana dia telah hilang kudrat untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, orang muda yang boleh meninggalkan maksiat di waktu muda itu ganjarannya lebih hebat berbanding dengan orang tua meninggalkan maksiat. Orang tua mungkin dia tak buat maksiat pasal dah tua dah, ataupun kalau dia pakai tudung pun sebab dia dah tua, rasa malu ke anak cucu. Bukan malu pada Allah tapi malu pada anak cucu. Ataupun dia tak pergi ke tempat-tempat maksiat. Kenapa? Kerana dah tua dah, ada gaut lagi, ada gaut dengan kecil manisnya. Dia kata Allah tak larat dah, tapi kalau sihat rasa nak pergi juga, dia kata. Jadi maknanya kemungkinan dia meninggalkan maksiat itu kerana kudratnya sudah tidak ada, kerana kudratnya sudah mula lemah. Tetapi orang yang muda meninggalkan maksiat di dalam keadaan kudratnya kuat, itu satu mujahadah yang sangat hebat. Tetapi Allah Ta'ala kurniakan juga kepada orang tua ni ada satu kelebihan juga. Orang tua yang taat ni dia diberikan kelebihan dari sudut kelebihan yang lain. Dia diberi kelebihan dari sudut dia buat ibadat dalam keadaan susah. Dia datang juga surau walaupun dalam keadaan kakinya sakit. Dia datang juga solat dalam keadaan walaupun lututnya sakit. Dia diberi kudrat, diberi kelebihan ikut tu pula. Nak bangun daripada sujud, nak boleh bangkit kepada rakaat yang kedua tu, sakit pinggangnya, tapi usaha juga dia nak berdirinya. Nak boleh kebangun tu makan masa dekat 2-3 minit nak boleh bangun. Allah Ta'ala beri kelebihan ikut tu. Tapi kelebihan meninggalkan maksiat yang kita sebut di saat ada kudrat yang kuat, Allah Ta'ala melebihkan orang muda. Di saat dia berpeluang untuk melakukan segala-galanya, tetapi dia meninggalkan segala-galanya demi mencari redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beberapa kisah para pemuda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Ta'ala meletakkan satu golongan pemuda yang dinamakan sebagai pemuda Al-Kahfi. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam suratul Kahfi pada ayat yang ke-13,
yang kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kata Allah Taala, kami kisahkan kepada kalian, kepada kamu wahai Muhammad, cerita ini adalah cerita yang benar kata Allah. Maka sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk, yaitu wazidnahum huda. Allah Taala kurniakan kepada mereka petunjuk. Allah Taala mengangkat darjat beberapa kelompok, yaitu para pemuda yang hidup pada zaman setelah, disebutkan setelah zaman Nabi Allah Isa alaihi salam, yang mana ketika itu golongan kaum mereka ini melakukan upacara perayaan di sesuatu tempat dalam keadaan melakukan penyembahan berhala dan juga menyembelih beberapa binatang. Maka mereka pun, pemuda-pemuda ini keluar bersama dengan orang kampung mereka. Dikatakan pemuda Al-Kahfi ini bukannya orang biasa-biasa, mereka ni anak menteri, mereka ni anak-anak orang kenamaan, anak para pemimpin mereka. Maka di saat pemuda-pemuda ini bila ada perayaan tersebut, mereka pun keluar sekali daripada kampung mereka untuk pergi ke tempat perayaan tersebut. Lalu apabila mereka melihat orang kampung mereka ni dalam keadaan melakukan penyembahan berhala, sujud mereka kepada suatu perkara yang sepatutnya mereka tak perlu sujud, menyembelih binatang-binatang, menyebabkan di dalam fitrah hati pemuda ini merasakan sepatutnya yang disembah bukan ini, tetapi yaitu yang maha menciptakan alam ini. Sehinggalah dengan jiwa mereka ini yang cenderung kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, lalu kemudian pemuda ini pun lari daripada perayaan tersebut, lari daripada melihat perayaan tersebut. Bila lari ini, maka dia jumpa pula dengan beberapa pemuda yang lain dalam perjalanan tersebut. Jumpa dengan pemuda sekian, jumpa pemuda sekian-sekian, sehingga beberapa bilangan pemuda ini pun berkumpul. Lalu mereka masing-masing tak berani nak membuka cerita kenapa mereka ni lari. Walhal masing-masing lari disebabkan kerana memiliki satu tujuan, adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak mahu melihat kesyirikan di hadapan mata mereka. Sehinggalah ada seorang pemuda ni, dia berani buka mulut. Dia tanya, dia kata, apa sebab kamu ni duduk berkumpul dengan kita hari ni apa sebab? Kata. Maka salah seorang pun berani bersuara, dia kata, demi Allah kami lari kerana jiwa kami ini tidak tertahan melihat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu masing-masing buka cerita, rupanya mereka ini dengan tujuan yang sama. Masing-masing lari ni kerana apa? Kerana tak tahan dengan syirik. Yang sepatutnya masyarakat ni dia tak sepatutnya menyembah berhala, tetapi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka pun bermesyuarat, berbincang untuk buat satu tempat, iaitu tempat ibadat mereka, iaitu tempat mereka boleh melakukan ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apabila apa yang mereka buat ini diketahui oleh raja mereka, lalu dipanggillah mereka ni oleh raja mereka, maka dalam keadaan begitu mereka menetapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Taala menyebutkan kisah mereka. Mereka menyatakan Rabbuna Allah Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga mereka menetapkan keimanan, Allah menetapkan keimanan mereka. Allah memperkuatkan keimanan mereka sehingga mereka boleh berkata benar di hadapan pemimpin yang zalim ketika itu. Lalu murkanya raja ini terhadap beberapa pemuda ini, sehingga mereka ni diberi peluang untuk kembali kepada ajaran nenek moyang mereka. Maka mereka diberi peluang tempoh. Maka dalam tempoh tersebutlah, maka beberapa pemuda ini mengambil peluang untuk melarikan diri, sehingga mereka bersembunyi di gua. Sehingga kisah mereka ini disebut oleh Allah bagaimana usaha yang terpuji mereka untuk menyelamatkan iman dan akidah mereka, agar tidak melakukan perkara yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat kemuliaan para pemuda Al-Kahfi, sehingga namanya disebut sampai hari ini, sehingga menjadi bualan para masyarakat. Kenapa? Kerana kemuliaan mereka ini untuk mencari redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka ini adalah merupakan keturunan-keturunan bangsawan,
keturunan-keturunan anak-anak para pemimpin mereka, ayah-ayah mereka adalah mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ini menyelamatkan akidah-akidah mereka ini, menjaga akidah mereka agar tidak tergelincir daripada akidah yang sebenar. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana pemuda iaitu Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Disebut di dalam Al-Quran kemuliaan Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang Allah Taala sebut di dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-100, yang Allah Taala sebut dalam surah Yusuf pada ayat yang ke-22. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin." Kata Allah, dan tatkala dia cukup dewasa kami berikan kepadanya hikmah dan juga ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mempamerkan satu lagi tokoh para pemuda, yang mana pemuda yang bukan sahaja pemuda yang calang-calang, memiliki rupa paras yang sangat menarik. Maknanya biasanya orang yang kalau ada rupa paras ni, maka dia lebih cenderung, sepatutnya mereka ini lebih berpeluang untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja ada rupa yang cantik, kemudian akhlak yang baik, bahkan dalam keadaan diberikan kebijaksanaan yang sangat bijak. Maknanya dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf AS. Kita kalau hari ni kalau orang handsome jadi apa tuan-tuan? Artis kan? Jadi artis, jadi pelakon pasal muka handsome. Kalau muka pecah rumah tak boleh jadi pelakon tuan-tuan. Kalau muka macam longkang pecah tak boleh jadi pelakon. Kurang-kurang muka kena macam ala-ala orang putih. Mata ala-ala Mak Saleh. Jadi maknanya dengan tinggi yang menarik, badan menarik. Maka orang ni biasanya apa? Jadi pelakon. Maknanya orang ni mudah untuk menarik perhatian orang ni supaya dengan tertarik dengan rupa paras. Tetapi Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Allah mengangkat darjat kemuliaan seorang pemuda yang memiliki rupa paras yang cantik, tetapi takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memilih jalan redha daripada Allah sehingga menolak ajakan-ajakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berpeluang untuk menggunakan kekacakannya, kecantikannya adalah untuk pada jalan-jalan yang tidak elok. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang pemuda Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Tidak cukup dengan itu, Allah Taala kisahkan lagi seorang pemuda, iaitu anak kepada Nabi Allah Ibrahim AS, iaitu Ismail. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Taala mengkisahkan kisah Nabi Allah Ismail AS, yang kata Allah di dalam surah As-Saffat pada ayat yang ke-102. Kata Allah, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka kata Allah Taala, tatkala ketika mana anak itu sudah sampai umurnya, iaitu umur untuk berusaha bersama-sama Nabi Allah Ibrahim AS, ketika mana Nabi Allah Ismail sedikit dewasa, maka ketika itu Nabi Ibrahim berkata pada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku ni melihat di dalam mimpi bahawa aku menyembelih kamu. Maka apakah pendapat kamu terhadap mimpi tersebut?" Maka tanya si ayah kepada anaknya yang sudah meningkat remaja, anaknya yang sudah mula berfikir. Lalu kemudian kata Nabi Allah Ismail alaihissalam menyerahkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan, "Ya abati, wahai ayah kesayanganku, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. If'al madza tu'mar." Kerjakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepada kamu. Sembelih pun sembelihlah. Maka ini jawapan seorang anak yang ketika mana jiwanya muda, tetapi dia menyerahkan segala apa yang ada pada dirinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. "Wahai ayah, kerjakanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Maka kamu akan dapati aku ni di kalangan orang yang sabar. Patut jawapan dia boleh jawab dengan jawapan yang lain. Kita, kalau kita muda, ayah kita dengan dialog yang sama, anggaran apa yang kita jawab? Mungkin kita akan kata, "Ayah,
Saya baru je nak enjoy waktu muda saya. Saya rasa patut yang mati dulu, ayah yang mati dulu, bukan saya. Itu kalau kita jawab. Pasal ayah dah lama dah, ayah dah enjoy dah hidup muda ayah. Saya baru nak meningkat dewasa ni. Baru nak belajar main TikTok, baru belajar nak main Facebook. Ayah dah lama dah main TikTok. Tak. Jadi bagilah can kat saya, patut yang mati tu ayah dulu. Jadi bukan saya. Tapi Nabi Allah Ibrahim AS meletakkan jiwanya apa yang Allah Ta'ala perintahkan, maka dia sanggup. Bahkan dia pula yang menjadi pemujuk kepada ibu dan ayah. Nabi Allah Ibrahim AS ketika mana sebelum disembelih, disebut di dalam beberapa kitab tafsir, dialog Nabi Allah Ibrahim bersama dengan anaknya Ismail AS. Kata Nabi Allah Ismail kepada ayah, wahai ayah, ketika mana kamu nak sembelih aku, hadapkan wajah aku ke tanah, supaya waktu kamu menyembelih aku, mata aku tidak bertentang dengan mata kamu. Takut-takut nanti kamu tak tergamak nak sembelih aku. Maka anak ni dia memujuk ayah dia, seorang budak yang cerdik, yang ketika mana dia sudah mula meningkat dewasa, yang sudah mula petah bercakap, yang saat ketika mana ayah ni sayang kepada anak. Maka saat itu Nabi Allah Ismail memujuk ayah dia. Wahai ayah, kata Nabi Allah Ismail, ketika mana kamu nak menyembelih aku, singkapkan lengan jubah kamu, lengan baju kamu. Takut-takut nanti terkena darah pada lengan baju kamu, menyebabkan aku khawatir, maka akan kurang pahala kepada kamu. Jadi maka dengan sebab itu, lalu kemudian disebutkan lagi, wahai ayah, katanya, kata Ismail kepada ayah, tajamkanlah mata pisau yang kamu guna untuk sembelih aku, dan sembelihlah dengan cepat, kerana kematian itu adalah satu perkara yang menyakitkan. Maka sembelihlah, matikan aku cepat-cepat. Wahai ayah, katanya lagi, bawalah bajuku ni pulang, maka supaya ia boleh menjadi kenang-kenangan kepada ibu. Kemudian katanya lagi, wahai ayah, maka sampaikan salam aku kepada ibu setelah kamu menyembelih aku, dan katakan kepada ibuku, bersabarlah di dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia pula yang suruh pesan supaya mak dia sabar. Lalu kemudian dia kata lagi, wahai ayah, maka bila kamu balik, kamu jangan cerita bagaimana saat kamu menyembelih aku. Jangan cerita pada mak macam mana keadaan aku mati, macam mana keadaan kamu sembelih aku nanti, supaya tidak menambahkan kesedihan kepada ibuku. Lalu kemudian dia menyatakan lagi, wahai ayah, ketika mana ada anak-anak kecil, maka jangan biarkan ia berada dekat pada ibuku. Kerana bimbang nanti mak ni bila dia tengok budak-budak main kat rumah dia, maka dia teringat mengenangkan aku. Maka menunjukkan kepada kita Nabi Allah Ismail ini benar-benar bersedia untuk mati di atas jalan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan seorang pemuda yang biasa, tetapi pemuda yang menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dialah ini nak mengajar kepada kita betapa di sana orang muda yang dalam keadaan kudratnya kuat, dalam keadaan nafsu yang membuat-buat, tetapi memilih untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala adalah satu perkara yang sangat hebat. Memilih untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hari ini paling payah adalah untuk mendidik generasi pemuda yang kasih kepada Al-Quran, yang cinta pada Al-Quran. Nak didik anak kita umur 9 tahun baca Quran, lancar baca Quran ni susah. Nak didik anak kita yang 8 tahun, 7 tahun lancar baca Quran susah. Pasal apa? Ayah yang 80 tahun pun tak lancar baca Quran. Macam mana anak 8 tahun nak lancar Quran? Ayah pun kurang mencintai Al-Quran. Sebab apa? Sebab lahirnya zuriat generasi pemuda yang taat, dia lahir daripada seorang ayah yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Lahir anak yang kasih pada ulama, datang daripada mak dan ayah kasih pada ulama. Lahirnya anak ni yang cinta pada majlis ilmu, lahir daripada mak ayah yang kasih kepada majlis ilmu. Maka sebab itu melahirkan generasi yang kasih untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala ni satu perkara yang sangat susah. Apatah lagi di akhir zaman mutaakhirin ini, lagilah nak ikatkan hati kita ini untuk anak kita ni dididik mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu surau-surau mana-mana tempat surau masjid yang payah adalah mencari golongan para pemuda
untuk mereka ini tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak-banyaknya datang surau ni mereka-mereka yang dah mula lanjut usia dah. Mereka yang dah hampir-hampir nak pencen, yang dah pencen dah pun, maka mereka-mereka yang muda di mana mereka? Jadi maka sebab tu ada setengah-setengah dia buat ada kelab geng masjid, ada kelab geng surau. Mereka ni tugas dia apa? Kalau bulan Ramadan ada satu masjid tu saya pergi, tugas geng masjid, geng orang muda masjid ni, tugas dia adalah mempersiapkan moreh. Kerja dia tukang basuh talam malam-malam. Ada orang-orang muda saya tengok, saya kata seronok je tengok masjid ni, saya kata. Orang-orang muda, dia kata alhamdulillah ustaz, kita nak didik ni susah ustaz. Tapi bila dah terbuat, dia orang ni ada wear siap untuk pemuda-pemuda dia orang. Pakai wear siap, ada baju seragam siap. Kerjanya adalah kerja untuk khidmat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang ada lebih, kami bagi duit raya sikit pada dia orang ni. Kerana mereka ni tolong rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tuan-tuan, puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kedua yang diangkat darjat oleh Allah, mendapat naungan Allah adalah mereka yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan usia mereka masih lagi muda. Maka kerana apa? Kerana itulah kesusahan dan kesukaran yang ditanggung oleh orang yang jiwanya muda untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat tu insya-Allah kita sambung pada minggu depan pula. InsyaAllah apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada kelemahan saya sendiri. Qulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.